Saya terima kiriman lah, dia kata, mati-mati dia kata, dia ingat nama Perdana Menteri Malaysia ni, Tan Sri Muhyiddin. Tapi rupa-rupanya, Mahi Adin. Mahi Adin. Jadi kat kampung, orang panggil dia Madin lah. Mahi Adin. Jadi selama ni kita ingatkan namanya lah Muhyiddin. Tak tahulah. Secara tidak langsung surat, setiap surat dulu apa surat akad nikah agamanya, Mahi Adin lah, Muhi Adin. Bukan Muhyiddin, Mahi. Bukan Muhi, Mahi. Jadi, kadang sekarang ni, mula kita memikir apa statusnya. Kerana apabila mahkamah di Shah Alam menolak satu arahan penahanan seorang pesalah di bawah akta akta kontrak apabila wujud keraguan, maka secara automatik akan dianggap null and void. Ini saya lihat benda ni macam kita pening lah. Kenapa begitu Takkanlah mereka tak berhati. Sebab itu saya dapatan juga saya menurut pengamal undang-undang Saudara Hanif Katari. Dia kata berkaitan pembatalan perintah tahanan yang tidak menggunakan nama Gazet Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya. Ini berlaku di Shah Alam. Memanglah undang-undang jenayah tahanan tanpa bicara perlukan pemantauan tegas kepada setiap keperluan prosedur untuk dipatuhi oleh pihak penguatkuasa. Malah katanya sampai titik, koma, perlu dihayati satu-satu supaya ia tidak dapat dicabar apabila dibicarakan di mahkamah. Dan itulah katanya mana-mana individu yang diberi kuasa di bawah undang-undang, di mana-mana bawah peruntukan undang-undang tahanan berkenaan harus keluarkan perintah berkenaan dengan penggunaan nama, butiran dan pangkat yang dikenali di sisi undang-undang. Yakni nama, butiran dan pangkat yang digazet menurut peruntukan undang-undang yang berkaitan. Jadi nama mana-mana menteri atau pegawai gazet adalah nama yang sah di sisi undang-undang. Jadi ini untuk diguna pakai bagi tujuan perintah tahanan ataupun dokumen berkaitan. Sekiranya tidak, kegagalan itu sendiri boleh mengakibatkan perintah ataupun dokumen berkenaan menjadi tidak sah bila ianya dicabar di medan mahkamah. Ini bukan kata saya. Ini kata Hanif Katiri. Ialah orang yang tak sah. Kalau mereka kalau dibuat alias, lainlah cerita. Jadi sebab itu katanya, kerana itulah dalam kes yang dilaporkan oleh Malaysia kini, perintah yang ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tanpa penggunaan nama sebenar yang digazet di bawah peruntukan perundangan berkaitan menjadi perintah berkenaan itu disiar oleh mahkamah sebagai tidak sah dan terbatal. Tapi bagaimanapun kata Hanif Katiri, kesemua urusan rasmi Tan Sri Muhyiddin sama ada semasa berjawat sebagai Timbalan Perdana Menteri bersama Kerajaan Barisan Nasional dulu, ataupun semasa berjawatan Menteri Dalam Negeri bersama Kerajaan Pakatan Harapan, ataupun bersama Kerajaan Perikatan Nasional dengan menggunakan nama yang selain daripada yang digazet, akan menjadi tidak sah juga katanya. Kerana ianya tertakluk kepada jenis dokumen, jenis subjek perkara dan jenis peruntukan perundingan yang diperlukan. Jadi saya melihat bagaimanapun adalah keluar kenyataan lagi bahawa mengatakan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menggunakan namanya dalam kad pengenalan, iaitu Mahyadin Mat Yassin dalam kesemua 4 proklamasi darurat. 3 proklamasi darurat pada November dan Disember tahun lalu melibatkan penggantungan PRK Batu Sapi, Gerik dan Bugaya. Proklamasi keempat pula berkuat kuasa pada 12 Januari yang melibatkan seluruh negara. Dalam kesemua proklamasi ini, istilah kami digunakan untuk merujuk 2 pihak terlibat, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Jadi penggunaan nama lain atau nama pendek oleh ahli-ahli politik bukanlah sesuatu yang di luar kelaziman. Jadi misalnya katanya Ketua Menteri Sarawak Abang Johari, Abang Hoping ada sedikit berbeza berbanding dengan iaitu Zohari. Nama Perdana Menteri dibangkitkan di mahkamah selepas dia menggunakan nama Muhyiddin dan bukannya Mahyadin. Jadi sekarang ni rakyat kita ni nak tahu Perdana Menteri kita siapa sebenarnya. Siapa? Muhyiddin ke Mahyadin? Apalah salahnya? Malu sangat ke? Nama itu yang diberikan oleh kedua ibu bapa kita. Memanglah mungkin Tan Sri Muhyiddin ni dia lahir zaman waktu tu pasca kemerdekaan. Selalunya ini banyak berlaku saudara. Waktu zaman dulu-dulu pasca kemerdekaan, balai polis ni kadang-kadang yang jaga balai waktu nak lapor
kelahiran itu, kadang-kadang dia punya pegawai ni apa polis tu India, kadang-kadang Bengali, kadang-kadang Melayu, kadang-kadang ada daripada keturunan Cina, kadang-kadang Inggeris. Jadi kadang-kadang nama itu boleh berubah. Ada orang nama dia sebenarnya nak dipanggil Yusuf, tapi bagi tahu pada dekat apa polis nama Yusuf, jadi tukar jadi Yusak. Ini biasa. Tetapi apa nak malu? Pakailah terus. Dah itu nama kita. Kenapa ditukar pada Muhyiddin dan sebagainya? Inilah keadaan saudara yang kita merasakan bahawa negara kita macam lagu. Kita pernah tahu. Perdana Menteri kita nama Mahiyadin. Pakailah nama tu. Kenapa nak tukar nama Muhyiddin pula? Adakah beritahu Elias? Itu saya malah nak cerita benda begitu. Dah letih lah fikir. Hari-hari ada saja benda yang tak kena. Nanti orang kata saya tak kerja lain, nak cari benda yang tak betul saja. Saya memberi pencerahan. Nama itu mungkin kerana waktu almarhum bapa Tan Sri Muhyiddin mendaftar, pegawai polis itu waktu itu India ataupun mungkin Cina, mungkin Mat Saleh. Jadi Muhyiddin jadi Mahiyadin. Jadi nama dia Mahiyadin, pakailah. Apa malu-malu sangat? Konon nak bagi style Muhyiddin. Tapi boleh mengakibatkan perkara-perkara yang you tanda tangan ni, soal proklamasi, soal you mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia menjadi pertikaian legitimasinya. Sudahlah sekarang ni dari segi nombor jumlahnya dipertikaikan, penyokong, hari ni nama pula dipertikaikan. Sampai bila kita nak berhenti? When we are going to put a full stop about him? Itu persoalannya. Sekarang itu selesaikanlah. Malas saya nak bincangkan itu. Ini saya nak cerita ni tentang Anwar Musa. Tiba-tiba semalam saya kata, ya Allah, tak berhentilah dia punya meriahnya. Ini meroyan kata orang. Kalau bahasa orang Perak dia kata meroyan, tak berhenti. Tiba-tiba dia kata dia nak mewujudkan Muafakat Nasional 2.0 yang melibatkan Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional, Gabungan Parti Rakyat GPS Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Lu siapa yang boleh nak umum begitu? Jadi ketika sekarang ni kita ngasuh, kalau ada pemilihan dalam Parti UMNO, calonkanlah saya sebagai Presiden UMNO. Saya akan wujudkan balik Muafakat Nasional 2.0. Mungkin itu. Kenapa dia kata dia sekarang ni mencadangkan supaya Muafakat Nasional 2.0 ditubuhkan? Sebab saya kata, apa merepek dia ni? Yang masalah yang ada tak selesai. Kau pergi selesaikanlah masalah gelandangan dekat Coket tu. Kamu selesaikanlah masalah pembangunan kampung baru. Kamu selesaikanlah warga kota yang semakin terhimpit kedudukannya. Selesaikanlah peniaga-peniaga yang kadang-kadang bertempur dengan penguat kuasa. Selesaikan isu tanah, isu pembangunan. Tak payahlah nak mencelarukan rakyat lagi. Rakyat semakin celaru.